adalah sejajar dengan kehendak dan harapan rakyat. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, pejabat daerah dan tanah Sabak Bernam diberi amanah dalam mengurus dan mentadbir sistem pengurusan tanah berdasarkan kanun tanah negara dan lain-lain undang-undang yang berkaitan secara berkesan. Maka itu, jika tuan-tuan dan puan mempunyai sebarang masalah berkaitan dengan urusan tanah seperti urusan pelepasan tanah, pembangunan tanah, hasil pendaftaran dan penguasaan, bolehlah merujuk kepada pentadbir tanah daerah untuk mendapatkan kefahaman yang mencukupi. Manakala tanggungjawab yang lain pula ialah menjadikan kemudahan infrastruktur dan pembangunan masyarakat luar bandar secara berkesan. Ini melalui program CSR yang dijalankan, kaki tangan pejabat daerah dan tanah Sabak Bernam akan turun pandang ke lokasi yang ditentukan setiap mungkin bagi melakukan program tertentu seperti gotong royong dan hari bertemu pelanggan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan ya, tahun 2013 telah masuk, jadi saya menyerulah kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, yang mana ya, seperti tadi dengar kata tanah ni banyak sebagainya, ambillah kesempatan ya supaya menunaikan tanggungjawab tuan-tuan untuk membayar cukai tanah ya. Lebih-lebih lagi kita insya-Allah nak dapat lagi setengah bulan bonus ni ya, jadi untuk memastikan bahawa tanah tuan-tuan ya telah dibayar cukai, bayarlah di awal tahun. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan ya, banyak dalam hal ini ya kerajaan negeri ya agak bertegas ya kepada tuan-tuan ya dan puan-puan ya yang mempunyai tunggakan cukai yang banyak. Satu, dan kemudian yang tunggakan cukai yang lama ya, sekarang kita juga telah mula mengeluarkan notis ya 6A dan juga notis 8A. 6A peringatan, 8A kalau tuan-tuan ya yang mana tidak juga membayar, maka tanah berkenaan akan menjadi tanah kerajaan. Jadi dalam hal ini saya ingin ingatkan ya supaya tuan-tuan memaklumkan kepada rakan-rakan ya. Dan untuk makluman ya, cukai tanah ni sebenarnya tidaklah banyak sangat ya berbanding dengan lain-lain yang kita ya perkhidmatan kita terima ya seperti Astro dan sebagainya. Jadi dalam hal ini saya tahu tuan-tuan bukan sengaja tak mau bayar, tapi kadang-kadang terlupa nak bayar pasal sikit sangat lebih jumlahan. Ya, jadi dalam hal ini itulah saya ingatkan tuan-tuan ya, di awal tahun pastikan ya untuk kita sentiasa menunaikan tanggungjawab kita membayar secepat mungkin. Dan saya juga memohon ya kepada tuan-tuan ya, sekarang kita dah mula mengambil tindakan ya, tunggakan-tunggakan cukai yang dah lama, ada setengah tu sampai 15 tahun, ada setengah tu sampai 20 tahun ya. Jadi tindakan kita ambil adalah mula mengeluarkan notis ya, dan sekiranya tuan-tuan ya mengenali ya mana-mana rakan-rakan saudara mara yang tanah mereka telah diberi notis, cuba selesaikan dengan seberapa segera ya, kerana kita tak mahu nanti kan apabila notis itu telah cukup, kita keluarkan notis 8A, tanah itu automatik akan jadi tanah kerajaan. Dan sekiranya tuan-tuan ya, dan puan-puan berminat untuk mohon semula, boleh, tapi pada harga pasaran. Jadi dalam hal ini pastikan ya, kalau apapun nak kira pertikaian di kalangan ya, mungkin setengah itu melibatkan tanah pusaka ya. Kalau nak pertikaikan, kau asyik aku dibayar dia ya, kau tak mau bayar, biar pakai pejabat tanah rampas. Tapi bila rampas tu, kalau sekarang sepatutnya bayar 200, tapi kalau katakan sekarang ni bila dah jadi tanah kerajaan, nak mohon semula, dia akan nilai mungkin menjadi 1,000 apa, 10,000, 20,000 dan sebagainya, pasal dia nilai pasaran. Jadi dalam hal ini saya ingatkanlah ya, memohon kerjasama daripada tuan-tuan, memaklumkan pada ya mana-mana saudara mara rakan-rakan yang lain supaya menyelesaikan perkara ini untuk mengelakkan tanah ya yang sekarang ni tanah di Selangor semakin lama semakin mahal ya. Dan untuk makluman tuan-tuan juga ya, dasar kerajaan negeri ya, antara yang telah diperkenalkan pada tahun yang lalu adalah berkenaan dengan mereka yang telah diberi pemilikan ya beberapa tanah ya. Kita tuan-tuan ya mana yang ada memiliki tanah dikurniakan tanah boleh membayar premium ya secara 1,000 ya. Jadi dalam hal ini kalau mana-mana yang ada apabila telah menerima borang notis 5A, maka pastikan ya, dalam tempoh 6 bulan sama ada membayar 1,000 atau membayar penuh dan diberi diskaun sebanyak 30%. Jadi ambil kesempatan berkenaan. Dan seterusnya dasar yang telah diperkenalkan juga adalah ya, kalau sekarang ni, kalau dulu banyak orang minta TOL ya. So sekarang minta maaf lah, saya sendiri tak dapat ya. So TOL dah tak ada sekarang dah. Ya, dalam hal ni ya, sekarang ni kerajaan negeri telah memberikan apa ni
tiada pembaharuan atau permohonan baru untuk TOL. Yang lama-lama tu nak renew dah tak boleh dah. Jadi dalam hal ni kalau mana-mana yang berminat dengan tanah kerajaan, setakat ni yang dasar itu telah diperkenalkan, maka setakat ni pejabat tanah telah diberi arahan untuk tidak menjual mana-mana plan. Mungkin ada setengah berminat tanah kerajaan kawasan mana, nak beli plan untuk dapat TOL, setakat ni memang kita tak jual. Cuma kalau sekiranya tuan-tuan yang ada lebih kewangan, boleh beli. Kalau berminat dengan mana-mana tanah yang ada, boleh beli pada harga pasaran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, suka saya mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan bahawa tahun ini akan berlangsung Pilihan Raya Umum ke-13. Tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah dilantik oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Selangor Pilihan Raya untuk membantu menguruskan PRU 13. Sehubungan itu, saya meminta supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan bersikap adil. Tidak melibatkan mana-mana parti politik semasa pilihan raya diadakan. Sebagai pegawai pengurus P93 Parlimen Sungai Besar, saya percaya tuan-tuan yang dipilih telah matang dalam sila belok perjalanan pengurusan pilihan raya. Gunakanlah ilmu dan pengalaman yang ada sebaiknya demi kebaikan daerah Sabak Bernam. Sebagai makluman, pada hari ini akan diadakan satu lawatan ke lokap IPD Sabak Bernam, lawatan ke tempat penyimpanan dakwah di Balai Polis Daerah Sabak Bernam akan diketuai oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya Selangor. Dalam tempoh dekat ini, SPR akan mengadakan taklimat kepada penolong pegawai pengurus, pembantu pilihan raya, penyelia dan ATM dalam bulan Januari tahun ini. Jadi dalam hal ini, kalau ditanya pilihan raya bila, saya sendiri pun tak tahu. Sejak semalam di peringkat negeri, apabila diadakan mesyuarat, dikata kemungkinan bulan 5. Jadi lah, tunggu bulan 5 tu ada lagi 4 bulan. Tapi tak tahu juga, mungkin tak tahu tiba-tiba bulan 2. Jadi dalam hal ini, pada tuan-tuan yang telah dilantik untuk menjadi sama ada ketua tempat mengundi, penyelia tempat mengundi dan sebagainya, pastikan kita sentiasa update dengan latihan-latihan, terutama yang melibatkan kerani-kerani mengundi yang menggunakan dakwah. Tahun ini kita ada pembaharuan untuk PRU tahun 13 ni, maka kita pastikan supaya kita sentiasa peka bagaimana nak melaksanakan perkara berkenaan. Cuma saya ingin ingatkan kepada yang mereka telah dilantik oleh SPR supaya memastikan bersikap adil kita. Jadi dalam hal ini saya tak mahu nantikan mungkin di kalangan kita apabila kita tak mula menjalankan tugas pada hari mengundi pilihan akan dibantah oleh pihak-pihak tertentu. Jadi dalam hal ini kita kena sebagai pegawai kerajaan, pejabat awam, pastikan kita tidak terlibat dengan mana-mana parti politik, terutama dalam kempen dan sebagainya. Politik hak masing-masing, tapi kita yang telah dilantik sebagai SPR kena pastikan kita bersikap berkecuali. Bukan hanya dalam kempen dan sebagainya. Dalam Facebook, kadang-kadang saya juga mengikuti Facebook, kadang-kadang ada perbincangan yang melibatkan politik dan sebagainya. Jadi saya menasihatkanlah kepada anggota-anggota yang telah dilantik oleh SPR supaya mengelakkan perbincangan yang berbau politik. Kita tak mahu tadi apabila hari pengundian nanti tiba-tiba kita telah dibantah kerana kita ni bersikap tidak adil kepada sesebuah parti politik. Jadi dalam hal inilah saya memohon kerjasama kepada semua anggota yang telah dilantik bagi pastikan perjalanan pilihan raya yang akan diadakan pada bila-bila masa saja tidak terganggu di atas disebabkan oleh kesilapan kecil yang kita telah lakukan sebelum PRU 13 ini. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum mengakhiri ucapan, saya berharap semua yang hadir di sini dapat terus bekerja bersama-sama melaksanakan prinsip-prinsip keterusan, pertanggungjawaban dan tadbir urus yang baik. Marilah kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayah kepada kita semua untuk menunaikan tanggungjawab dan amanah yang diberikan dengan penuh dedikasi. Mudah-mudahan usaha kita yang dipanjangkan sehingga menjangkau ke tahun 2013 ini dapat dimanfaatkan sebaiknya. Berikanlah perkhidmatan yang terbaik dan saya mengucapkan selamat bertugas. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada urus yang telah menjalankan tugas dengan jayanya dan semua yang hadir di perkumpulan pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.